Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Berita utama, kerjasama antara Sarawak dengan negara Indonesia akan terus terjalin menerusi pembangunan empangan hidroelektrik yang dicadangkan di Ibu Kota Baharu Indonesia iaitu Nusantara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Pengopeng berkata, cadangan tersebut kini sedang dikaji. Dan untuk Indonesia, kita ada satu proposal yang sedang dikaji di antara Indonesia dengan Sarawak untuk membangunkan hydro dam dekat Nusantara. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Gabungan Parti Sarawak GPS Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 di Kuching pada malam Sabtu. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyokong usaha Sarawak untuk menjual tenaga elektrik kepada negara Singapura dalam satu perjanjian di mana negara Republik itu sebaliknya akan membawa pelaburan baharu ke negeri ini. Mula-mula sedapnya ada skeptikal sikit, tapi sekarang mengakui bahawa kita boleh menjual elektrik kita ke Singapura up to maximum of 1000 megawatt on condition kalau ada pelaburan yang datang ke Singapura yang berkenaan tenaga, termasuklah data center dan juga ekonomi baru, maka Singapura akan menghantarnya ke Sarawak. Beliau mengulas lanjut, ini bermakna terdapat hubungan rapat antara Singapura dengan Sarawak selain juga dari sudut perdagangan karbon. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan langkah-langkah ini menunjukkan bahawa kerajaan GPS bukan sahaja komited untuk membangunkan negeri ini, malahan juga berusaha untuk menyumbang kepada pembangunan negara-negara jiran. Laporan seterusnya, kecemerlangan akademik merupakan salah satu elemen penting bagi melahirkan pemimpin yang berkualiti demi menjamin masa depan yang cerah, terutamanya dalam aspek pembangunan negara. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, peranan tersebut harus dimainkan oleh generasi muda, di mana mereka perlu menguasai ilmu pengetahuan untuk menyumbang kepada pembangunan diri dan negara. Katanya, pendidikan merupakan kunci kejayaan terhadap sesuatu perkara. Ujarnya lagi, pemerkasaan pembelajaran bagi generasi muda kini wajar dimaksimalkan sebaik mungkin supaya mereka didedahkan dengan pelbagai kemungkinan yang mampu menjadi pemangking kejayaan diri atau negara pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan perayaan Tahun Baru Cina serta Anugerah Pelajar Cemerlang Anjuran Persatuan Klan Lee Miri di Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senandin turut mendedahkan kerajaan Sarawak kini dalam proses membina loji perintis hidrogen. Katanya ia menjadi bukti jelas negeri ini serius melangkah ke arah ekonomi berasaskan sektor tenaga hijau yang boleh diperbaharui. Beralih ke perkembangan di Debak dengan pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dinasihatkan agar berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Sitam berkata, ini kerana keputusan SPM akan menentukan hala tuju para pelajar sama ada untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi atau memohon pekerjaan. Jadi, pelajar-pelajar sekalian, kerana SPM itu merupakan kemuncak kepada sistem pendidikan kita, SPM itulah yang perlu kita jaga betul-betul. Jaga benar-benar. Resultnya, keputusannya perlu kita capai dengan keputusan yang kalau boleh yang terbaik sepanjang hasil persekolahan daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Berapa tahun? 11 tahun. Belum lagi masuk prasekolah ataupun tadika. Berapa tahun kita sekolah? Saya akan lebih 10 tahun kita sekolah, kita nak dapatkan hasil yang paling teruk. Mestilah kita nak hasil yang paling terbaik kalau boleh. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Apresiasi dan Anugerah Kecemerlangan Murid SMK Saribas di Dewan Milenia Debak pada Jumaat. Terdahulu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dalam ucapannya berkata, peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya di mana para pelajar bukan sahaja datang ke sekolah untuk belajar, malahan juga dididik untuk menjadi pewaris negara agar menjadi modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Katanya hal ini memang selari dengan salah satu daripada bidang keberhasilan utama negara iaitu meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
Dr. Richard Rapu kemudiannya menyampaikan sumbangan cek kepada barisan PIBG sekolah-sekolah di bawah Dun Seribas dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM90,000. Sementara itu, kepentingan ilmu pengetahuan adalah signifikan bagi membantu meningkatkan taraf kehidupan. Menurut Adun Opar Billy Sujang, ini kerana pelbagai aspek dalam kehidupan mementingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup. Sehubungan itu, katanya para pelajar harus terus patuh kepada ibu bapa serta guru dalam mendisiplinkan diri serta mendapat keberkatan untuk ilmu yang diperoleh. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Aliran Perdana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu pada Jumaat. Dalam pada itu, Billy turut menasihati para pelajar untuk tidak mudah berputus asa dalam mengharungi pembelajaran. Dalam program sama, beliau juga telah meluluskan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada pihak sekolah serta menyampaikan anugerah pengetua SMK Lundu kepada 3 pelajar cemerlang sekolah berkenaan. Manakala Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas bekerjasama dengan Malaysian Red Crescent Society, Hospital Umum Sarawak dan Farley Kuching bagi mengadakan program kempen derma darah di Farley Supermarket Kuching pada Sabtu. Menurut Naib Presiden Saberkas Abang Abdul Aziz Abang Traub, kempen derma darah itu merupakan antara program yang diadakan bersempena dengan sambutan Jubli Emas Saberkas tahun ini. Jadi ini bukan salah satu program daripada 727 program yang dirancangkan bersempena 50 tahun Saberkas Jubli Emas. Dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kebaikan derma darah dan menanam sifat keprihatinan terhadap penderitaan insan yang memerlukan darah. Kita tahu doktor DH memang kekurangan darah. Mereka memerlukan 70 unit sehari. Jadi untuk program hari ini target kita ialah 100 orang penderma. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program berkenaan. Menjawab soalan mengenai penyertaan belia dalam Saberkas, Abang Abdul Aziz memberitahu penyertaan yang menggalakkan telah diterima dari setiap cawangan untuk tahun ini dan juga tahun lepas. Kita Saberkas tu kita mengumpulkan di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan dan unit. Jadi kebanyakan program Saberkas ini akan disalurkan kepada pihak cawangan-cawangan untuk mereka akan lebih dekat dengan masyarakat, terutama golongan belia. Kita mesti menanamkan sifat kesukarelaan di dalam belia sekarang. Kita tahu cabaran memang agak kuatlah dengan adanya bidang sosial. Jadi aktiviti kemasyarakatan itu memang tidak perlu galakkan mereka, kuatkan lagi tanamkan sifat di dalam mereka lah. Dalam program itu, Adun Kota Sentosa Yap Yausin yang turut hadir telah menyampaikan cek sumbangan kepada Saberkas Pending untuk membantu dari segi makanan dan minuman yang dibungkus untuk sukarelawan dan penderma darah. Dalam perkembangan lain, 40 ketua isi rumah KIR di Igan dan Tian menzahirkan kesyukuran apabila bakal menerima kunci rumah untuk rumah Spektra Permata RSP Igan dan RSP Tian secara berperingkat bermula Mac 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Muhammad Asman Ahmad berkata 22 unit RSP dibina di Igan manakala 20 unit dibina di Tian menggunakan sistem binaan berindustri atau IBS. Katanya kedua-dua projek RSP itu dibina di bawah Skim Pembesaran Kampung SPK Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Ujarnya lagi, kerja-kerja pembinaan kedua-dua projek bermula pada 14 Disember 2019 dan kini telah siap sepenuhnya termasuk menyediakan kemudahan jalan berturap. Selain itu, katanya, kerja-kerja menaik taraf sistem perparitan dan sistem retikulasi air bagi kedua-dua skim juga dijangka bermula Februari 2023. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Jumaat. Sementara itu, salah seorang pemohon berjaya RSP Igan, Marini Majapar, melahirkan rasa syukur selepas impian memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan setelah lebih 30 tahun tinggal bersama ibu bapa. Selain itu, seorang peserta RSP Tian Asmahil Othman berkata, program RSP merupakan satu inisiatif murni Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan B40 khususnya di luar bandar. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta Salam UKAS.